I will record the um, okay. So again, saya repeat sedikit. Basically, what we are going to cover this week is the conservation of energy. Okay, di mana kita masih lagi akan menggunakan principle of work and energy yang kita dah cover minggu lepas. Okay, which is using this equation, T1 plus total work done is equal to T2. So T1 ialah initial kinetic energy yang pertama. So kalau dia kata the object start from rest, for example, so kita tahu kinetic energy T1 sama dengan kosong. Tapi tak semestinya macam tu. Ada case yang T1 tu ada value, tak semestinya dia kosong. And then the total work done ini, U1 to 2 ini ialah work done untuk move daripada position 1 ke position 2. So I have listed down several work done yang kita dah cover sebelum ini. Okay, kita ada work done by force, UF, iaitu force kali displacement. And then kita ada UW, work done by weight, which is minus W times delta Y. Delta Y is the change of height. And then kita ada work done by moment. Okay, kalau ada moment applied to the object. So work done by moment is the moment multiplied with delta theta. Okay, delta theta must be in radian. Okay, so you have to know how to convert the angle into radian. So I have given an example for you. For example, if you have 180 degrees, it is equal to pi radian. So you boleh gunakan relationship ini untuk calculate ada degrees lah, ada angle. So if you have 90 degrees, you boleh calculate 90 divided by 180 multiply with pi, so you dapat pi per 2 radian. Okay, so important for you to remember that theta must be in radian. And last kali kita ada work done by spring, which is given by this equation. US is equal to minus 1 over 2 times K. K is the spring constant, multiply with S2 square minus S1 square. Dan saya dah explain sebelum ni, S2 dan S1 ialah bukan spring punya panjang, tetapi dia ialah elongation, pemanjangan spring. Okay. So I have also explained about conservative force. Apa itu conservative force? Tadi kita ada beberapa force yang boleh menjalankan kerja. So out of these 4, conservative force hanya melibatkan work done by weight dan juga work done by spring. Okay, hanya 2 ini sahaja yang kita consider sebagai conservative force. Apa maksud conservative force? Conservative force ialah force yang bila kita calculate work done by that force, kita tak ambil kira path travel by the object. So macam sebagai contoh, kalau kita nak kira work done by weight, objek ini telah travel daripada sini, turun ke bawah, naik atas, pergi ke kiri dan pergi ke kanan, berhenti di sini. Tapi bila kita nak calculate work done by weight, kita hanya ambil kira berapa perubahan ketinggian delta Y ini. Kita tak kira distance dia travel tu jauh mana pun, turun bawah, kiri kanan, semua tak kira. So that is one of the example of conservative force. So weight ialah salah satu contoh conservative force lah, weight ini. Dan yang important untuk kita tahu dalam kita kira work done by weight ialah delta Y. Selain daripada weight, spring is also a conservative force, spring force. Okay, elastic potential energy yang dihasilkan oleh spring. So most important is that we need to know how to get the value of S1 and S2 in order to calculate the work done by spring. Okay. Alright, so let's go to the example problem. Okay, so I have mentioned earlier that today we will do tutorial. So I hope you are ready with your paper and pen and also your calculator. So we will calculate this together. Okay, sebelum ni saya tunjukkan menggunakan slide. So today I would like to try another approach.
that saya tak ada lagi jawapan kepada all this tutorial. So we will calculate together. Okay, so I hope this will increase your understanding lah. Alright, so let's read the first question. Excuse me, sir. Sorry to Yeah. interrupt. I cannot see the slide. Is it everyone can see? You cannot see? Yeah. Yang lain boleh nampak ke? Boleh sir, boleh. Boleh. Can you boleh you leave and then join again ke, Shiva? Yes, sir, of course. Thank you, Alright. sir. Yang lain boleh nampak? Boleh sir. Okay, so kalau kita baca, let's read the question first. If the 30 kg disc, okay, so kita tahu disc ni berat dia 30 kg, is released from rest. Okay, kita tahu bila release from rest, ini ialah satu clue. Bila dia tulis release from rest, you tahu kinetic energy yang pertama T1 sama dengan kosong. Okay, so tu important. Tapi you kena tulis. Please write in your answer T1 sama dengan kosong because sometimes dia carry satu markah ataupun sometimes dia boleh carry sampai 2 markah depending on the question lah. Okay. Release from rest when theta equals to 0. So saya zoom in sikit. Okay, let's look at this. Theta dia kat sini. Okay. So bila dia kata release from rest when theta equals to 0, dekat mana release position dia yang sebenarnya? Adakah pada gambar yang kita sedang tengok ni ataupun sebenarnya pada tempat lain? Bila dia kata release from rest when theta sama dengan kosong, so sebenarnya bila theta sama dengan kosong, the disk is basically here. The disk is over like this. So kalau saya lukis satu garis di sini, okay, garis di sini, center point dia sebenarnya dekat sini. Mungkin saya punya lukisan tak berapa cantik sangat. So titik G ni center of gravity, center of the disk ini ialah berada di sini. Ini ialah theta sama dengan kosong. Okay, ini theta sama dengan kosong. So yang ditunjukkan yang ditunjuk dalam gambar ni bukan initial position. So ini ialah initial position. This is position number 1. Okay, this is position number 1. Okay. So soalan dia, determine its angular velocity when theta sama dengan 90 degrees. So sekarang ni disk ni dah ada kat mana bila theta sama dengan 90 degrees? Dia bergerak ke mana sebenarnya? Ke bawah. Ke bawah. Okay. So kalau you imagine, kalau you tengok soalan ni, kenapa dia belong to conservation of energy punya subtopik, ialah kerana tak ada force lain yang bertindak pada dia. Dia dilepaskan macam tu dan apa yang menyebabkan dia turun ke bawah ialah dia punya berat, weight dia. Jadi weight tadi kita dah kata weight salah satu daripada conservative force. So dalam kes ni that is why it falls under conservation of energy. So bila kita release, dia akan turun ke bawah macam ni. So motion dia turun macam ni. Okay, so I will try to draw the position apabila theta sama dengan 90 degrees is basically here. Sorry. Theta sama dengan 90 degrees is basically over here. Okay, something like that lah. So maksudnya, if I can bring this up sikit, like that. Okay. So kalau kita lukis garis di sini, straight line. Okay, so sekarang ni dia punya center point ataupun center of gravity is now here. Center of gravity yang kedua sekarang ialah di sini, G. G ni di sini. Okay. So 90 degrees ni sebenarnya inilah daripada sini ke sini. 90 darjah lah ni. Boleh nampak 90 darjah. Saya warnakan sikit. Okay, so this is 90 degrees. Okay, so dia mula daripada horizontal, theta sama dengan kosong, dia turun sehingga theta sama dengan 90 degrees. So this is position number 2. Okay, so ini motion dia. It is very important untuk apabila you nak solve problem, you kena faham dia punya motion dia tu macam mana. Okay, so dalam case ini berapa work done yang kita ada? Boleh siapa-siapa bantu saya?
tell me how many work done yang ada dalam case ini, dalam problem ini. Saya panggil nama lah. Saya panggil Muhammad Haziq ada? Muhammad Haziq bin Muhammad apa ni? Muhammad Azli. Muhammad Haziq bin Muhammad Azli. Ada ke? Ada sir. Okey, Haziq. Berapa banyak work done yang ada? 2. 2. Work done by apa tu? Kalau saya patah balik ke slide awal saya tadi, okey, saya zoom in sikit. Tadi kita dah kata ada 4 jenis work done lah yang kita dah cover setakat ni. Yang pertama work done by force, yang kedua work done by weight, yang ketiga work done by moment, yang keempat work done by spring. So daripada 4 ini, dalam soalan tadi you rasa ada berapa banyak work done? 3. 3. Daripada 4 ni ada 3 dalam problem tadi. Okay, so yang pertama apa? Work done by apa? Dan force tadi 2. Ada 2, iaitu apa? Weight dengan moment. Weight dengan moment. Okay, let's go back to the question. Okay, weight tu betul. Kenapa work done by weight ada? Sebab berat disk dia 30. Sebab berat 30, memanglah semua benda ada berat. Tapi kalau dia bergerak atas jalan yang flat sahaja, tak ada perubahan tinggi, tak ada work done by weight. Ingat tak kita dah belajar sebelum ni? So sekarang ni work done by weight ada, betul. Kenapa? Saya tulis dulu UW ada. Kenapa? Kerana ada perubahan tinggi. You refer pada titik G. Titik G itu center of gravity, titik tengah sesuatu objek. Semua benda atas dunia ni akan ada center of gravity dia. So dalam case disk ini, titik tengah pada kedudukan pertama dia dekat sini. Okay, yang saya highlight merah ni. Lepas tu bila dia bergerak ke bawah, dia turun ke sini. So apabila ada perubahan kedudukan titik G tu berubah daripada sini turun ke bawah. So adalah work done by weight. Okey, betul. Yang pertama work done by weight ada. Okey, yang kedua you kata work done by moment. Betul kan? Mana betul. Tadi Haziq? Betul. Work done by moment. Okey, dekat mana ada moment dalam question ni? Ada tak dia bagi moment sama dengan berapa Newton meter? Tak ada, doktor. Tak ada. Okey, kalau dia tak ada bagi, bermaksud work done by moment tak adalah. Moment tu dia macam force. Kalau dia kata ada force yang menolak satu objek, maksudnya ada force. Kalau dia kata ada moment yang menyebabkan menyebabkan objek tersebut berpusing, rotate. So dia akan bagi moment M sama dengan 100 Newton meter contohnya. Tapi dalam case ni tak ada moment yang diberi. Jadi tak adalah work done by moment. So yang ada hanyalah work done by weight. UW sama dengan minus W times delta Y. So sekarang ni kita nak tahu apa delta Y. Minus W ni kita tahu. Minus W ni ataupun W ni ialah sama dengan mg lah. M kali mass darab dengan G. Gravitational acceleration. So dalam kes ni 30 kg darab dengan 9.81. Okay, 9.81. G itu sama dengan 9.81. So sekarang kita nak tahu delta Y. Okay. Saya panggil Janagan. Janagan ada? Ada sir. Okey, Janagan boleh tak bagi tahu saya macam mana kita nak cari delta Y? Tak pasti doktor. Sorry? Tak pasti. Not sure. Boleh cakap kuat sikit, saya tak dengar. Not sure sir. Macam mana? Tak pasti macam mana nak cari delta Y. Tak pasti nak cari delta Y macam mana? You tahu tak apa definisi delta Y? Apa delta Y? Tadi saya dah bagi tahu. Kenapa ada work done by weight? Kerana ada perubahan apa? Pergerakan. Bukan perubahan pergerakan, memang ada pergerakan. Kita belajar dynamics ni, semua benda bergerak. Kalau dalam statik, semua benda tak bergerak. Dalam dynamic, semua benda bergerak. Okey,
Kenapa ada work done by weight? Kerana ada perubahan tinggi, perubahan ketinggian. Tadi saya dah explain, titik G ni, center of gravity ni bergerak daripada sini, daripada position pertama, dia turun ke position kedua. So ada perubahan tinggi, dia turun bawah. Dia turun bawah sini. Okay, so delta Y ini ialah perubahan ketinggian tu lah, change of height. Tinggi daripada position pertama dia turun ke position kedua, perubahan titik G tu. So dekat mana sekarang ni ialah delta Y. Janagan. Dekat mana delta Y? Ataupun kalau you boleh bagi saya value delta Y. Tak payah kira pun. You tengok gambar ni sepatutnya you dah boleh tahu. 90 darjah. Ha? 90 degree sir. Dia turun 90 degree, betul? Yeah. So that means delta Y is 90 degree, right sir? Delta Y tinggi, bukan angle. 90 degrees is angle, sudut. Sekarang ni delta Y ialah perubahan tinggi. Tinggi meja 1 meter. Kita tak sebut tinggi 0.3 meja berapa degrees. Sorry? 0.3 0.3, pandai. Okay. So macam mana dapat 0.3? Perubahan tinggi ialah, saya tunjukkan dalam ni, is, saya change colour lah. Okay. Let's pick this colour. So dia ialah titik G ni tadi dia turun ke bawah sampai sini. Sampai kepada new titik G, which is here. Ni titik G yang baru kat sini. So this is delta Y. Inilah value delta Y. Okay, delta Y ni value ni. So apa value delta Y ni? Kalau kita zoom in lagi sebenarnya, dia ialah radius lah ni. Delta Y ni daripada 0 ke G, iaitu 0.3 meter yang diberi dalam soalan. So we know that delta Y is equal to 0.3 meter. Alright. Okay, so now sekarang kita dah ada all the values, kita boleh calculate UW. Okay, let me call Hamerlia Edrina. Ada tak? Ada tak? Yes, sir. Okay. Boleh you bagi tahu saya apa value UW sekarang ni? So kita dah ada UW sama dengan negatif 30 darab 9.81 darab dengan berapa? Delta Y kita darab dengan berapa? Delta Y 0.3. Okay, 0.3 ke negatif 0.3? Dia turun negatif. Okay, very good. Bila kita tengok delta Y turun, dia akan jadi negatif. So bila you calculate value delta Y, kita dapat positif lah. Tapi bila tengok balik pada pergerakan tu, kerana dia turun daripada atas ke bawah, kita jadi negatif 0.3. Yang akan menyebabkan UW nanti jadi positif. So in this case, kita ada UW sama dengan, okay, boleh tolong calculate apa value kita dapat? 30 darab 9.81 darab 0.3. 88.29. Okay, 88.29. Apa unit untuk work done? Sebelum ni kita dah belajar? Joule. Joule, very good. Okay, Joule. Okay. So kita dah dapat work done by weight sama dengan 88.29 Joule. Okay. Untuk kita nak solve problem ni, kita dah tahu tadi kita nak pakai principle of work and energy kan? Principle of work and energy. Work and energy. Okay, apa dah principle of work and energy? Boleh siapa-siapa bagi tahu saya balik? Principle of work and energy. Equation dia apa? Ada yang ingat tak? Initial kinetic energy. Okay, initial kinetic energy tu T apa? T1 kan? T1 tambah Work done. B1. T1 tambah total work done. Work done semua. Okay, so kita tulis summation of U 1 ke 2. Total work done untuk bergerak daripada 1 ke 2 sama dengan T2. Okay, so sekarang ni yang kita dah calculate UW ni, dia ialah total work done ni. Sebab ada satu je work done. Jadi UW ni sama dengan, kita dah dapat lah bahagian tengah ni. Total work done, kita dah ada.
T1. Boleh dapat tak T1 daripada soalan? Kosong. Kosong. Okay, sebab dia kata release from rest. Okay, dia kata release from rest. So kita tahu T1 sama dengan kosong. Kita tulis T1 sama dengan kosong. Okay, sekarang ni T2. T2. Macam mana kita nak calculate T2? Kinetic energy yang kedua. Yang pada position kedua. Okay. Sekarang ni kita dah tahu problem ni apa jenis motion dia. You dah belajar ada 3 jenis motion. Translation, rotation, general plane motion. General plane motion ni combine dua-dua. Translation campur rotation. So dalam kes ni dia motion jenis apa? Rotation. Rotation, pandai. Rotation. So, yes, dia motion jenis rotation. So bila dia motion jenis rotation, kita nak kena tahu di mana titik rotation. So kalau kita zoom in, center of rotation, titik tengah rotation ialah di sini. Okay ni, saya buat besar sikit bulat dia, saya namakan dia O katakan. Okay, O ni ialah center of rotation. Dekat mana pusat rotation tu berlaku. Okay, bila kita tahu dia rotation, untuk kita calculate T2, dia ialah sama dengan 1/2 IO. I kepada titik rotation tadi. IO darab omega 2 square. Okay, yang kita nak calculate ni angular velocity. Okay, tengok angular velocity. Inilah omega 2 ni lah. Angular velocity omega 2 ni sebenarnya yang kita nak cari. Dia ni ialah angular velocity. Okay. So sekarang ni T2 sama dengan 1/2 IO omega square. Okay. Kenapa kita guna yang ni? Because dia rotation. Okay. IO ni mass moment of inertia pada center of rotation. Okay, saya tulis sikit. Zoom in. Okay, ini ialah mass moment of inertia. Ini you dah belajar dalam modul yang kedua. Mass moment of inertia about center of rotation. Okay, mass moment of inertia about center of rotation. Okay. Tapi dia bukan mass moment of inertia center of gravity, yang tu IG. Okay, jadi bila kita nak calculate mass yang sekarang ni yang kita tak tahu yang ni lah, yang kita tak tahu ni IO ni, apa value IO. Untuk kita nak dapat T2 ni, kita mesti tahu value IO dulu. So macam mana kita nak calculate IO? Siapa ingat? Teorem apa nama dia? Saya pernah sebut banyak kali dah sebelum ni. Untuk nak calculate IO. Apa nama teorem dia? Siapa ingat? Parallel axis theorem. Yes, parallel axis theorem. Apa parallel axis theorem punya formula? IG plus MD square. Yes, okay. So, untuk kita calculate IO, kita nak guna parallel axis theorem. Okay, parallel axis theorem. Parallel axis theorem ni, IO sama dengan IG. IG ni mass moment of inertia about center of gravity. Tadi saya dah explain tentang center of gravity. IG ni pada center of gravity. Di sini sama ada di sini ataupun di sini. Sekarang kita cerita pasal position yang kedua. Kita cerita pasal T2. Jadi dia refer kepada di sini. Okay, ini IG. Mass moment of inertia about center of gravity. Tapi yang kita nak cari untuk dapatkan T2 ialah IO. IO ni mass moment of inertia about center of rotation. Yang ni, about center of rotation O. So that's why kita kena guna parallel axis theorem. Okay. IG, tadi kawan kita dah bagi tahu, plus M kali D square. Okay, so sekarang ni timbul problem baru, kita nak tahu apa IG. Okay. So bila kita tengok balik kepada problem, dia kata 30 kg disc. Kalau dia tak bagi tahu dia tak bagi tahu
radius of gyration. Tak ada tulis dalam ni. Dan kita tengok rupa disk ni pun rupa bentuk yang solid, yang homogeneous solid. So kita tahu kita kena guna table yang saya pernah tunjuk dalam kelas sebelum ni. So IG untuk, kalau you tak ingat boleh rujuk balik table yang saya pernah tunjuk sebelum ni. Ada saya share juga dalam slides. IG untuk disk. Okay, IG untuk for disk saya tulis. For IG for disk ataupun dia thin disk, disk yang nipis. Thin disk. Okay, ialah sama dengan 1/2 mr square. Okay, yang ini macam mana dah dapat, ada dalam table tu. Okay, 1/2 mr square. So, kita tahu IG sama dengan 1/2, M dia berapa? Mass of the disk. Dia bagi 30 kg. So 1/2 kali 30 kali dengan R ialah radius. Berapa radius disk ni? 0.03. Okay, 0.3. Alright. So kita dapat IG sama dengan, okay, boleh tolong calculate. 1/2 kali 30 kali 0.3. Kita dapat 4.5 kan? Betul. Betul lah. Okay, 4.5. Yes. Unit dia ialah kg meter square. Okay, itu unit untuk mass moment of inertia. Alright. Okay, sekarang ni IG dah ada. Belum boleh calculate IO lagi. Mass kita tahu. Okay, yang ni mass. Mass kita tahu. This is mass. 30 kg. Okay, 30 kg. D ni apa? What is D? Siapa boleh bagi tahu saya? What is D here? Sir. Ya. Bukan Radius tu bukan kuasa 2 ke? 2 kan? Okay, saya sorry. Kuasa 2. 0.3 kuasa 2. Okay, thank you. 0.3 ada kuasa 2 kat sini. Okay, very good. Sharp eyes. 0.3 square kan? Ya. Okay, so dapat berapa? 1.35. 1.35, okay. Padam balik, 1.35 kg meter square. Okay, very good. Okay, sekarang ni D. D apa value D? 0.6. 0.6 value D. Mana you dapat 0.6 value D? Radius darab 2. Diameter right. Radius darab 2. Kenapa darab 2? Apa definisi D dulu? Distance. Distance. Kosong. Distance apa? 0.15. Distance apa? D ni distance apa? Saya nak tahu D ni distance apa dulu? Center ya, sir. Center From yang center. I see. Okay. Sekarang ni you tengok ni saya ulang sekali lagi. Saya dah pernah explain dalam video sebelum ni. You boleh tengok balik. Saya explain sekali lagi. Kita sekarang nak calculate IO. Kita sekarang nak calculate IO. Okay, iaitu mass moment of inertia about point O. Point O ni kat sini. Okay, point O kat sini, center of rotation. IO guna parallel axis theorem sama dengan IG plus MD square. IG ni daripada sini, titik G. Okay, so D ialah distance daripada O ke G. You kena tengok dalam formula ni. Sekarang ni you nak calculate IO. IO sama dengan IG. Jadi D ialah, saya tulis sikit supaya you boleh ingat. D is distance from O to G. Ni O to G. Distance O to G. Jadi distance O to G ni sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 0.3. Yes, 0.3. So D sama dengan 0.3 lah. Okay, dia sama dengan ni. Dia sama dengan sini. Yang tadi kita dah cari delta Y pun 0.3. Samalah.
distance daripada O ke G. Sini O, turun ke G. Sini. Ini distance dia. Okay. Kalau you boleh nampak. So distance dia sama dengan radius. Kebetulan sama dengan radius. Tak semestinya sama dengan radius. Kebetulan sama dengan radius. Okay. So, kita boleh then calculate IO lah. Okay, saya nak tulis kat mana ni? Penuh dah. Sekejap, saya buat naik atas sikit. Okay, so kita boleh calculate IO sama dengan IG ialah 1.35 plus M 30 darab dengan 0.3 square. Okay, D kita ialah 0.3. Okay, so ini dapat berapa pula? IO 1.35 tambah 30 darab 0.3 square. So IO dapat berapa? .05 kg meter square. Semua dapat sama macam saya? Ya, Semua sama. Ha? Sama. Sama, okay. Dapat sama. Dapat sama. Okay, very good. So IO kita dapat 4.05. Okay. Bila dah dapat IO, ni kita bawa masuk dalam sinilah, dalam T2. Sebab sebenarnya kita nak cari ni T2. Okay, so sekarang kita boleh tulis T2 sama dengan, okay, ni basically kita bawa daripada sinilah, daripada sini, from here kita bawa pergi sini. Okay, T2 sama dengan 1/2 kali IO 4.05, okay, omega 2 square. Omega 2 square ni kita tak tahu lagi lah, so kita tinggal je macam tu. Okay, so kita dapat T2 sama dengan 4.05 bahagi 2 is 2.025 omega 2 square. Okay, 2.025 omega 2 square. So sekarang semua kita dah ada. T1 dah ada, work done dah ada, T2 pun dah ada. So sekarang kita akan gunakan principle of work and energy ni lah, campurkan semuanya untuk kita dapat what is the value of omega 2. Okay, so bila kita campur semua, kita akan dapat T1 sama dengan kosong. T1 sama dengan kosong. Okay, tambah work done 88.29 sama dengan T2 2.025 omega 2 square. Okay, so from here you boleh calculate lah, omega 2 is equal to 88.29 ni bahagi dengan 2.025, okay, dapat 43.6. Okay, omega 2 square dulu kat sini dapat 43.6. Okay, and then omega 2 is 43.6 square root kan. Okay, square root kan 43.6, so omega 2 is equal to 6.603. Semua orang dapat tak jawapan yang sama? 6.603. Dapat. Unit dia ialah radian per second. Okay, semua dapat yang sama, bagus. So betul lah tu yang you dah kira tu. Very good. Okay, so ini final answer kita. Okay, ada apa-apa soalan? Ini simple je ni. Lepas ni saya akan tunjuk yang lebih complicated sikit. Yang ada spring. Bila dah masuk spring, dia akan jadi lebih complicated sikit. Ada apa-apa soalan berkenaan ini? Semua faham? Yes, sir. Tak ada soalan? Okay. Okay, kalau tak ada soalan, let's go to the next example. By the way, saya dah ada juga share 2 video berkenaan calculation untuk ni. So, yang itu saya tak tunjuk lah. Dalam tutorial hari ni saya tak tunjuk. So, you boleh tengok video tu dan you boleh tengok calculation kita hari ni. So, ada banyak example calculation lah yang you boleh refer bila you buat revision nanti. Okay. Okay, so let's read this question.
the 30 kg rod is released from rest. Okay, sekarang ni kita highlight kan. Dia ada tulis sini release from rest. Okay, so kita tahulah release from rest ni initial kinetic energy T1 sama dengan kosong. When theta sama dengan kosong. Okay, so kita kena faham betul-betul. Release from rest when theta sama dengan kosong. Pada keadaan mana dia release ni sebenarnya? Pada keadaan mana yang dia release? Dia release sebenarnya pada keadaan di sini. Okay. So ini macam ni lah, lebih kurang. Theta sama dengan kosong dekat situ lah. So belakang ni ada spring. So kalau you boleh imagine spring ni dia compress lah pada position yang pertama. So ini ialah position yang pertama. Yang dia tunjuk dekat kita dalam gambar ni ialah semasa dia bergerak turun. Okay, release from rest. Okay, bila dia release daripada position yang vertical macam tu, okay, bila dia release disebabkan berat dia akan mula turun lah. Okay, rod ini akan mula turun, akan mula rotate. Dia rotate pada point O. Okay, so ni important untuk kita ingat, this is the center of rotation. Point O ni center of rotation. Okay, alright. So bila dia release, apa akan berlaku? Dia nak tanya apa? Dia tanya determine the angular velocity when theta sama dengan 90 darjah. When theta 90 degrees. Ini ialah position kedua kita. So position kedua ialah pada ketika theta sama dengan 90 degrees. So kalau kita lukis 90 degrees ni dekat sini lah. Dia dah turun straight sampai ke bawah macam ni. Okay. Dia dah turun straight sampai ke bawah gini. Okay. Apa jadi pada spring pada masa ni? Apa jadi pada spring? Spring dah jadi inilah, spring dah jadi very stretch lah. Allah, sorry. Kita lukis balik. Besar sikit. Okay, spring dah jadi stretch kat sini. Okay, macam tu. Bolehlah nampak Okay, so ini ialah position kedua. So pergerakan dia macam ni. Daripada position pertama, dia turun ke position yang kedua. Okay. Berapa banyak work done ada ni? Berapa banyak work done ada? Ada work done by weight tak? Anyone? Tak ada. Tak ada work done by weight. Ada saya, ada. Okay, untuk you nak tahu ada ke tak work done by weight, you kena lukis dulu dia punya center of gravity. Bila kita zoom kepada rod ni, dekat mana center of gravity dia? Okay, saya pilih warna merah untuk center of gravity. Okay, dekat position pertama, center of gravity dia tengah-tengah rod tu lah. So tengah-tengah dia dekat sini. Ini center of gravity G. Lepas tu dia turun. Center of gravity dia ada kat sini untuk yang tengah-tengah, yang gambar yang ditunjuk. Position kedua pula bila dia sampai kepada 90 degrees, center of gravity dia dekat sini. Okey, sekarang ni you tengok kepada center of gravity. Ada berubah tak tinggi dia? Kalau ada berubah tinggi center of gravity, adalah work done by weight. Ada ke tak ada? Janagan. Ada tak perubahan tinggi center of gravity? Ada. Ada. So bila ada, adalah work done by weight. So kalau you lukis line dekat sini, okay, lukis line kat sini. Okay, ini ialah saya ambil warna hijau. Inilah dia punya delta Y. Okay, dia dah turun. Dia dah turun daripada yang pertama ni G1 ke G2. So this is delta Y. Sama dengan berapa delta Y? Siapa boleh bagi saya terus jawapan? Apa value delta Y? 1.5. 1.5. 0.35. 1.5 tu panjang keseluruhan batang ni, rod ni. Titik tengah dia ialah pada separuh panjang lah. So delta Y ni 1.5 ni sini ke sini, ke bawah. This is 1.5. Kalau dia ke sini sahaja, separuh lah.
Okay, ni separuh 0.75. Okay, boleh nampak separuh. So delta Y sama dengan 0.75 meter. Okay, so terus kita boleh calculate terus. Kita boleh calculate terus UW. Okay, so kita buat dekat sini lah. UW sama dengan negatif mg ataupun negatif W, negatif mg kali delta Y. Sama dengan negatif, okay, M dia berapa tadi? 30 kg juga. Okay, 30 kg. So negatif 30 darab G 9.81 darab delta Y iaitu, okay, delta Y ni turun ke bawah. So remember tadi dalam example problem yang pertama, turun bawah delta Y akan jadi negatif. So sekarang kita tahu dia turun bawah, kita tulis negatif 0.75. Okay, so you dapat UW sama dengan, okay, cuba calculate dapat berapa? 30 darab 9.81 darab 0.75. Kita dapat 220.7 Joule. Okay. Ada lagi tak work done lain selain daripada work done by weight? Ada. Work done by apa? Spring. Work done by spring. Very good. Okay, kita ada spring. Kita dah nampak spring tu ada compress, ada panjang. Okay, so sekarang ni kita kena calculate work done by spring. Okay. Sebelum tu kita tulis dulu dia punya formula dia. US sama dengan negatif 1/2 darab K spring constant. Ada bagi tak K? K ada bagi. K dekat sini ni. Dia bagi 80 Newton per meter. Tu value K. So kita dah ada value K, tak payah risau. Darab dengan S2 square tolak S1 square. Okey, yang ini penting kita nak cari. What is S1 dan what is S2? Okey. Sekarang ni kita tengok dekat sini. Dia ada bagi satu point yang sangat penting kat sini. Dia tulis the spring is unstretched when theta sama dengan kosong. Theta sama dengan kosong ni position 1 ke position 2? Satu. Position 1. Okey, jadi apa maksud dia? The spring is unstretched when theta sama dengan kosong. Apa maksud dia? S1 sama dengan kosong. Yes, thank you very much. Very good. So maksud dia, bila dia kata ini, kita dah tahu S1 sama dengan kosong. Okay, maksud dia inilah panjang asal spring. Pada ketika dia position pertama ni, yang ini, saya guna warna lain lah. Saya guna warna lain. Okay, ini ialah panjang asal spring. Panjang asal spring. Okay, ini panjang asal spring. So bila dia release, disebabkan berat rod tu dah turun ke bawah, so spring tu akan mula memanjang. Spring akan mula stretch. Okay. So sekarang ni kita nak cari S2. Okay, S2 ni ialah apa? Okay, sebelum kita cari S2, kita nak tahu dulu berapa panjang asal spring. Okay, panjang asal spring ni sebenarnya berapa? By looking at the figure, saya zoom in sikit. Okay, by looking at the figure, dengan tengok gambar ni, boleh tak kita dapat tahu terus berapa panjang asal spring ni sebenarnya? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, okay? Kawan kita cakap Pythagoras theorem. Tak payah guna Pythagoras, tengok je terus boleh dapat. Boleh nampak tak? 0.5. Okay, pasal apa 0.5? Sebab panjang root 1.5, tapi Okay. panjang dari up to panjang keseluruhan dia tu 2 meter. 2 meter, very good. Okay. So sekarang ni kita nak tengok panjang, saya nak pilih warna apa. Okay. Kita nak tahu panjang asal spring kat sini. Ni panjang asal spring. Ni saya tulis sebagai LS lah, katakan LS. Okay, so yang ini pula panjang rod ni. Rod color biru ni rod lah, sama dengan rod ni. Ini L rod. L rod kita
kita tahu L rod ialah 1.5. So, daripada sini kita terus boleh dapat panjang asal spring LS sama dengan 2 meter, 2 meter yang sini ni, 2 meter yang ini, okey 2 meter ni tolak dengan panjang rod. Okey, tolak dengan panjang rod. So tolak dengan 1.5. So kita dapat LS sama dengan 0.5 meter. Okey, ini penting LS ni penting. Untuk kita cari S2 nanti. Untuk kita cari S2, kita mesti nak tahu LS. Okey. Macam mana kita nak cari S2? Macam mana kita nak cari S2? Tadi ada kawan kita beritahu teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras tu dah betul dah. Okey. Sekarang ni kita tengok kita nak tahu S2. S2 tu berapa banyak spring tu dah memanjang daripada panjang asal. So, kalau kita tengok dekat sini, kita sekarang ni nak tahu ni, panjang ni dulu berapa. Tapi ini yang saya ulang banyak kali hari tu, ini bukan S2. Ini panjang spring pada position kedua. Jadi S2 ialah panjang spring position kedua tolak dengan panjang asal. Barulah dapat S2. Okay, so saya tulis dulu. S2 sama dengan LS2, saya tulis LS2. Panjang spring pada position kedua, iaitu yang ni lah. Ni panjang spring position kedua ni, dia dah memanjang ni, kena tolak dengan LS yang asal, LS original. Saya tulis LS ori lah. Ini LS ori. Nampak macam sorry pula. LS kosong lah, LS kosong. Okay, ini LS kosong. LS kosong. Panjang asal spring. Ini ialah macam mana kita nak calculate S2. So penting ni. S2 ialah LS2 tolak dengan LS yang original, panjang asal. Okey, so sekarang untuk kita nak cari berapa inilah kita guna teorem Pythagoras. Kalau you boleh nampak satu triangle kat sini. Nampak tak satu triangle? Boleh nampak tak? Satu triangle. Boleh. Okey, so yang kita nak tahu ialah hypotenuse dia ni. Kita nak tahu yang paling panjang, sisi paling panjang ni hypotenuse. Yang atas ni kita dah tahu. Yang atas ni 2 meter kita dah tahu. Yang bawah ni kita tahu tak? Yang tegak ni. Tahu. 1.5 kan? Betul. Yang tegak 1.5, yang atas ni 2 meter. So sekarang ni kita bolehlah dapatkan berapa panjang hypotenuse. Okey, so sekarang ni kita keluarkan dulu satu segitiga. Sini, sini. Okey. So, yang atas ni kita dah tahu 2 meter. Yang tepi kita dah tahu 1.5. Yang inilah LS2. Okay, LS2. Bukan S2, LS2. So, LS2 menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh dapat sama dengan 2 square tambah 1.5 square rootkan dia. Okay, 2.5 Ustaz. 2.5. 2.5? Ya. Kenapa 2.5? Tak, itu jawapan dia. Jawapan dia. Oh, itu jawapan dia. Jawapan Okay. dia, Ustaz. Saya belum kira lagi. Kejap. 2 square tambah 1.5 square root 2.5. Okay, very good. So dapat LS2 sama dengan 2.5 meter. Okay, itu baru LS2, bukan S2. So S2, so S2 saya tulis kat sini. S2 ialah LS2 iaitu 2.5 tolak dengan panjang asal 0.5. So sama dengan S2 sama dengan 2 meter. Okay, S2 sama dengan 2 meter. Now, bila kita dah ada semua ni, kita dah ada S1, kita dah ada S2, barulah kita boleh masukkan dalam equation yang bawah ni. Okay. So, US ni jadi sama dengan minus 1/2. K ialah 80 Newton per meter. Darab dengan S2, 2 square, tolak S1 kosong. Okay, tolak S1 sama dengan kosong. Okay.
So US ni memang akan dapat negatif lah. Work done by spring ni memang akan dapat negatif lah kebiasaannya. So negatif 1/2 darab 80 darab 2 square ialah minus 160 joule. Okay. So kita dah dapat yang ni. Selesailah kita punya work done. Okay, so sekarang ni work done kita ada 2. Okay. So bila kita dah settle work done, kita balik kepada kinetic energy lah. Okay, work done dah selesai, kita balik kepada kinetic energy. So dekat sini dia dah tulis dah release from rest. So kita tahu T1 sama dengan 0. Okay. T2. Ini motion apa? Motion ini translation ke, rotation ke, general plane motion? Motion apa ni? Anyone? Rotation. Rotation. Okay, so ini ialah rotation. So kita tahu inilah center of rotation dia. Dekat sini center of rotation dia. Okay, so dia rotate sebenarnya, dia berpusing macam ni. Okay, dia berpusing ke sini. Okay, so bila kita dah tahu rotation, kita tahulah T2 dia sama dengan 1/2 I/O kali omega 2 square. Okay, dia balik kepada macam tadi baliklah. Nak cari value I/O. Kita guna apa teorem tadi? Untuk cari I/O. Apa nama teorem dia? Parallel axis theorem. Okay, I/O parallel axis theorem. Okay, parallel axis theorem. Parallel axis theorem. I/O sama dengan IG tambah MD square. Okay. Sekarang ni kita tengok IG dulu. Okay, IG kita apa? Apa value, macam mana nak calculate IG? Sorry, saya ambil warna lain pula. Okay, IG. Ini ialah rod. Okay, rod. Dalam table pun ada. Dalam table tu ada, kalau rod, saya harap you boleh remember lah. Dia a few bentuk je yang ada. Disc, thin disc macam tadi, disc yang nipis. Lepas tu ada rod macam ni. So kalau rod, IG is equal to 1/12. 1/12 kali M kali L square. L ialah panjang rod. So sama dengan 1/12 kali 30 kg. L ialah 1.5. 1.5 square. Okay. So sekarang kita calculate apa value IG. 1/12 kali 30 kali 1.5 square. 5.625. Okay. IG is equal to 5.625 kg meter square. Okay. Now, apa value D? D. Sekarang kita nak cari D. Apa value D? Siapa boleh bagi tahu saya apa value D? Distance O ke G. Distance O ke G. Okey, jadi berapa distance O ke G? 0.75. 0.75. Very good. D distance O ke G. Sinilah, boleh tengok kat sini. O ke G. Saya dah tunjuk tadi separuh daripada panjang rod tu. Okey, so guna warna apa pula? Okay, so D ialah sama dengan 0.75 meter. Okay, distance dari O ke G. Okay, so sekarang kita boleh masukkan dalam equation semua ni lah. So I/O sama dengan IG ialah 5.625 tambah M 30 darab dengan
darab dengan 0.75 square. Okay, 0.75 square. Okay, so apa kita dapat ni? Plus 30 times 0.75 square. You have IO ialah 22.5. Okay, 22.5 kg meter square. Alright. Okay. So kita dah ada IO. Now kita boleh gantikan balik IO ni dalam kita punya T2 punya equation lah. Kita sebenarnya nak calculate the final kinetic energy. So T2 is equal to 1/2 times 22.5 omega 2 kita tak tahulah. So omega 2 square. So T2 is equal to 22.5 bahagi dengan 2. So kita dapat 11.25 omega 2 square. Okay. So kita dah ada semua. Last kali kita gabungkan dalam apa nama dia, dalam principle of work and energy, T1 plus total work done total work done to move from position 1 ke position 2 sama dengan T2. Okay. So T1 is 0 plus 220.7 minus 160, okay, equal to 11.25 omega 2 square. Okay. So last kali kita dapat apa value omega 2? Boleh tolong calculate? Saya susun ni sikit, dah penuh dah ni. Ada yang dapat value? Oops. 2.323. Sekejap. So yang negatif 160 tu bukan patutnya negatif kurungan negatif 160. Kurungan negatif 160. Yang mana? Yang ni 0 tambah 220.7. Okey. Tolak. Lepas tu kurungan tolak 160. Bukan gitu? Bukan, dia bukan tolak. Dia sebenarnya bila kita tulis ni sebagai sum ni maksud dia jumlah semua. So jumlah ni awak kena tambah semualah. So basically sebenarnya tambah ni, bukan tolak tau. So sebenarnya awak sepatutnya tulis dia macam ni. Kita sepatutnya tulis dia tambah dalam kurungan negatif. Macam tu. Okey. So bila saya tak tulis macam ni, jadi saya tulis terus dia tolak. Sebab dia value dia negatif kan. So dia jadi tolak 160. Macam. Okey. Alright. So tadi berapa jawapan jap? Saya cuba calculate dulu. Sama tak? 220.7 tolak 160 bahagi dengan bahagi dengan 11.25. Yang ni ada square, saya forgot square, and then square root answer 2.323. Sama? Semua dapat 2.323? Sama sir. Sama. Okay, so omega 2 is 2.323 radian per second. Okay. So ini ialah jawapan akhir lah, final answer. Okay. Ada apa-apa soalan berkenaan yang ni? So basically tadi saya dah tunjuk contoh yang tanpa spring, weight sahaja. Tadi weight sahaja. Sekarang kita dah ada contoh yang melibatkan spring dan juga weight, kedua-duanya ada sekali. Do you have any question? Ada apa-apa soalan?
Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, masa pun dah tak banyak, mungkin saya boleh cover satu saja lagi. Sebenarnya saya ada 6 soalan saya nak buat dengan you, tapi ada masa tak banyak. Yang lain tu mungkin kita boleh cover dalam kelas yang next. Okey, sebelum tu kita dah hampir tamat lah. Ni subtopik yang terakhir untuk modul 3. Okay, ni subtopik terakhir modul 3. Saya jap. Okey. Next week saya plan untuk buat quiz dan juga test lah untuk modul 3. So is it okay with you? Kita buat quiz dan juga test next week dan kita habis dengan modul 3, kemudian saya akan terus masuk ke modul yang keempat. Boleh ke? Serentak ke Sir? Hari apa je? Boleh sir. Bergantung pada you lah. Kita ada kelas sama ada hari Selasa atau Khamis. So mungkin kita buat hari Khamis lah. Hari Selasa saya boleh buat sedikit lagi tutorial dengan you. Okay, mungkin kita buat revision sikit lagi tutorial, jawab soalan, dan kalau you ada apa-apa soalan you boleh tanya saya pada hari Selasa. Hari Khamis kita buat kita start dengan quiz, lepas tu kita sambung dengan test terus serentak. Boleh? Boleh sir, boleh. Hari Khamis. Okay. So saya harap semua boleh. okay, saya harap semua agree macam tu lah. So hari Selasa kita akan ada kelas macam biasa, tutorial kelas macam ni. So I will do some a few more questions with you. Kita jawab sama-sama. You can see how kita calculate problem tersebut. Dan pada hari Khamis 4 sampai 6 during kelas kita akan buat quiz dan juga test lah. So nanti macam mana quiz dan test tu saya akan bagi tahu kemudian. Probably saya akan gunakan method dia ialah Google Form lah. So you akan masuk Google Form, pilih you punya nama, pilih nama dan student ID, lepas tu soalan akan keluar and then you calculate di atas kertas. Lepas tu you ambil gambar ataupun you guna apa-apa application untuk scan jawapan tu and then you upload dalam Google Form yang saya akan share nanti. So biasanya saya buat macam tu lah. Tapi yang tu nanti saya akan bagi tahu semula secara detail nanti. Okey. So sekarang saya nak pergi ke soalan yang ini sebelum kita tamat kelas hari ni lah. Sebab yang ni agak interesting sikit soalan dia. Okey, masih lagi melibatkan spring dan juga weight lah. Okey. Mari kita baca dia punya soalan. Okey. At the instant the spring becomes undeformed. Okey, sekarang ni you imagine benda ni tengah daripada atas, bila dia release dia bergerak turun bawah. Okay, at the instant the spring becomes undeformed, the center of 40 kg disc has a speed of 4 meter per second. Okay, spring undeformed, speed 4 meter per second. Okay, from this point, determine the distance d the disc move down the plane before momentarily stopping. Okay, before momentarily stopping. The disc rolls without slipping. Okay. Bila baca soalan ni, you boleh bagi tahu saya tak apa value T1? T1 sama dengan kosong ke tak? Tak rasanya sir. Okey. Sebab tu saya nak tunjuk soalan ni. So soalan ni menarik sebab T1 dia tak kosong. Sebab dia kata pada position yang pertama, okay, let's say katalah gambar yang ditunjuk ni ialah kedudukan pertama, position yang pertama. Okay, position yang pertama, spring undeformed. Okay, spring undeformed ni kita dah tahu apa tadi. Bila dia kata spring undeformed pada kedudukan yang pertama, so kita tahu S1 sama dengan kosong. Undeformed ni berada dalam panjang yang asal lah, tak ada deformation, tak ada compression, tak ada stretch. Jadi spring tu berada dalam panjang asal. Pada ketika tersebut, pada position pertama, spring undeformed iaitu S1 sama dengan kosong. Disc ni dah ada speed 4 meter per second. Jadi T1 dia bukan kosong.
T1 dia bukan kosong. Okay. And then dia tanya, so kalau you imagine disk ini bergerak ke bawah sehingga sampai satu ketika, saya cuba lukis mungkin saya sambung sikit lah dia punya plane ni. Kita sambung sikit ke bawah sini. Okay. And then sampai satu masa, maybe somewhere here lah. Sampai kat sini. Okay, sampai dekat sini. Spring tu dah sampai maksimum panjang dah. Spring dah sampai maksimum panjang yang menyebabkan disk ni berhenti. You boleh imagine tak pergerakan tu? Disk tu, dia sambung dengan spring. So, bila kita lepaskan dia mula turun ke bawah sehingga sampai satu masa yang mana spring ni dah sampai maksimum dah. Spring ni dah maksimum dan dia akan sorry, saya lukis balik. Susah sikit nak lukis spring ni. Okay, dia dah panjang macam ni, dia dah deform sampai kat sini. Okay. So sampai masa ni dia dah maksimum dah sebelum dia nak patah balik ke belakang. Okay, so dia kata pada masa ni disk ini stop. Okay, apa yang you faham pada position yang kedua ni? What is the kinetic energy pada position kedua? T2. T2 sama dengan apa? 0. Yes. Sekarang ni dia terbalik. T1 ada value sebab pada awal tu disk tu sedang bergerak. Lepas tu disebabkan spring tu dah sampai maksimum punya panjang, pada position kedua, T2 tu dia berhenti. Okay, so ini menunjukkan T2 sama dengan kosong. Okay, T1 ada value. Nanti kita kena cari value T1. Okay, so sekarang apa yang kita perlu cari ialah UW dan US lah. Okay, UW ni kita tahu mesti ada change of height sebab ini G yang pertama. Okay, ini saya lukis G yang pertama. And then dekat sini bila dia dah turun ke position kedua, ini ialah G yang kedua. So definitely akan ada perubahan. Perubahan ni. G ni ada perubahan perubahan ketinggian. Okay. So ini yang kita nak tahu, what is delta Y. Delta Y ni ini. Okay, ini ialah delta Y. Okay. Delta Y yang ni. Okay. Dan satu lagi, soalan dia tak tanya berapa angular velocity. Dia tanya determine distance D. Dia tanya berapa jauh disk tu bergerak sehingga dia berhenti. So sebenarnya yang dia nak tahu ialah kalau kita lukiskan satu line, saya cuba lukis satu line di sini. Mungkin ni satu line. Di sini satu line. Okey, jap saya padam ni dulu. Mula kita lukis satu line di sini. And then satu line di sini. So kita nak tahu sebenarnya distance. Distance disk ni dah jalan, dah travel. Ini yang kita nak tahu. Distance D. Ini ialah distance D. So this is position 1. Ini ialah position number 2. Okay. Distance D ni yang kita nak tahu. Alright. So, kita start dengan UW. UW sama dengan minus mg times delta Y. Okay. Macam mana kita nak cari delta Y? Macam mana kita nak cari delta Y? Any idea? Macam mana kita nak cari delta Y? Ada tak? Ada orang ada idea macam mana nak cari delta Y? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras boleh juga, tapi
Okay, sebelum tu kita cuba visualize dulu dia punya triangle dia. Kalau you boleh nampak, ini triangle dia yang kita sedang ni sekarang ni. Okay, dia punya side tepi ni ialah delta y, yang tegak ni delta y. Okay, yang tegak ni delta y. Yang ini ialah d. Yang ini ialah d. Yang bawah ni kita tak tahu berapa. Okay. So macam mana kita nak guna teorem Pythagoras kalau d kita tak tahu, delta y pun kita tak tahu. Tapi ada satu perkara yang kita tahu. So saya cuba lukiskan triangle ni. Okay, warna ni tak nampak. Saya cuba guna warna ni lah. Okay. Ini triangle dia. Okay. So kalau kita zoom in, sebenarnya dia ada bagi angle. 30 darjah dia bagi angle dekat sini. So saya boleh ambil angle tu, sebenarnya angle ini pun 30 darjah. Boleh nampak tak? Angle ni 30 darjah juga. Okay, so kalau kita keluarkan segitiga ni, kalau saya keluarkan dia, so dia ialah satu macam ni, panjang ke sini dan naik ke atas macam ni. Okay, ni ialah segitiga dia. So dia punya angle bawah ni ialah 30 darjah. 30 darjah. Ini hypotenuse dia ialah D dan yang tegak ni ialah delta Y. Yang bawah kita tak tahu apa. Okey. Hari tu saya ada kongsikan beberapa formula untuk apa nama dia, beberapa formula untuk apa ni, untuk trigonometry. So kalau kita ada situasi yang macam ni, so macam mana untuk kita dapatkan dia punya, macam mana untuk kita dapatkan delta y dengan you ada value, you ada d dan juga ada angle. Macam mana? Boleh ingat tak? D darab apa dapat delta y? Delta y sama dengan apa? Delta y sama dengan D darab dengan sin 30 darjah. Kan? Yang bawah ni, kalau yang bawah ni, saya guna warna lain. Okay, yang bawah ni D cos 30 darjah. Yang tegak ni ialah D sin 30 darjah. Okay, kalau you tak sure macam mana ni, you boleh rujuk balik slide yang saya sharekan minggu lepas. Yang saya ada letakkan banyak trigonometry punya relationship, hubungan trigonometry. Okay, so delta y sama dengan D sin 30 darjah. Okay, sebenarnya sin 30 darjah ni kita boleh calculate. So kalau you buka calculator, tekan je sin 30 darjah, kita dapat sebenarnya 0.5. So kita tahulah delta y is actually, delta y, saya tukar warna sekejap, delta y is equal to 0.5 darab D, 0.5 D. Okay, so from here kita bolehlah continue sahaja dengan calculation UW tadi. UW sama dengan negatif, berapa berat ni? 40 kg. Okay, negatif 40 times 9.81 times 0. Dia turun ke bawah, jadi dia negatif. So negatif 0.5 D. Okay, so dalam case ni kita boleh dapat UW dalam sebutan D. Okay, so kita calculate 40 darab 9.81 darab 0.5. So kita dapat 196.2 D. 196.2 D. Ada bacaan D dalam ni. Sebab in the end kita nak cari apa value D tu. Okay. Itu settle yang pertama. Okay, saya highlight sikit. Kita dah dapat jawapan untuk yang pertama ni. Okay. Itu UW. Sekarang kita pergi ke US. Okay, kita pergi ke US. Ataupun work done by the spring. Okay. So US, saya tulis di sinilah. Di sini maybe.
US is equal to minus half, minus 1/2 darab K darab S2 square minus S1 square. Okay, tadi S1 kita dah identify, dia sama dengan kosong. Kenapa? Kerana pada position pertama spring undeformed. Okay, spring undeformed, so S1 sama dengan kosong. Now, what we need to find is apa S2. Okay, apa value S2? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu saya, what is the value of S2? Kalau pada masa kedudukan pertama, itu ialah panjang asal spring. So, bila dia bergerak ke bawah, ke position kedua, berapa S2? What is the value of S2? D ke sir? Yes, pandai. S2 sama dengan D lah. Okay, pada position yang pertama, okay, cuba kita bayangkan, saya zoom in, kita bayangkan. Pada masa dia dekat sini, spring tu panjang asal. Kemudian dia bergerak turun ke bawah pada sejauh D. Jadi berapa banyak spring tu memanjang yang sini ni? Yang sini ni berapa banyak dia panjang? Ialah sama panjang dengan D lah. Jadi S2 ialah D. Alright, so sekarang ni kita dah tahu S2 sama dengan D. So kita tulis S2 sama dengan D. Okey, sekarang kita masukkan semua dalam kita punya equation. So US, kita tulis sini sikit. US sama dengan minus 1/2 darab K ialah dekat sini. Here 200 K. Okay, 1/2 darab 200, 200 times D square. D square tolak kosong. Okay, so US akhirnya kita dapat minus 100 lah, minus 100 D square. Minus 100 D square. D kita tak tahu apa, D kita nak carilah sekarang ni. Okay, so saya highlight satu. Ini satu, work done. Okay, selesai lah. Work done by spring dan juga work done by weight kita dah calculate. And then kita dah ada juga T2. T2 kita dah ada. So sekarang kita nak tahu T1 pula. Okey. Sekarang kita nak tahu T1. So saya tuliskan T1. Apa T1? Okey. Apa jenis motion ini? Translation ke, rotation ke, ataupun general plane motion? Translation. Translation. Okay, yang lain? Tapi disk ni berpusing ke tak berpusing disk? General Dia general plane motion. Kenapa? Sebab disk tu berpusing. Tapi titik G tu dia bergerak straight. Okay, so kalau you imagine, saya zoom in sikit supaya kita nampak jelas. Disk ni berpusing. Disk berpusing. Tapi titik tengah dia, G ni dia bergerak straight je ke bawah. So ada combination sekarang ni. Combination di antara rotation dan juga translation ke bawah. Jadi dia ialah general plane motion. Okay, general plane motion. So bila general plane motion, kita ada dua equation yang kita boleh gunakan untuk calculate kinetic energy. Okay. So saya zoom in sikit supaya senang nak tulis. T1 sama dengan, bila general plane motion, 1/2M kali VG square tambah 1/2 kali IG omega 2 square. Yang ni pun VG2 lah sebab position kedua. Ni T2 bukan T1. T1 lah. Betul. So sebenarnya ni VG1 omega 1. VG1 omega 1. Okay. Alright. So ini equation dia. So sekarang ni, kenapa ada dua ni? Sebab remember bila kita belajar kinetic energy dulu, saya dah bagi tahu
Yang ini bahagian translation. Yang ini bahagian rotation. So kerana dia general plane motion, iaitu melibatkan kedua-dua motion, dia ada dua-dua lah. Dia ada dua-dua. Dia ada translation dan juga dia ada rotation. Okay. VG, mass tu, mass memang kita ada lah. M ni dia dah bagi dah 40 kg, tak ada masalah. VG, do we have the value for VG? VG ni, ada tak value VG diberi? Ada. Ada, iaitu yang ini, 4 meter per second. Dia dah bagi VG, dia kata center of disk. Sebab tu VG, center of disk. Tengah-tengah disk tu ada speed 4 meter per second. Jadi VG ni settle, tak ada masalah. Tapi omega ni, dia bagi V saja. Dia tak bagi berapa rotation. Kan tadi kita dah bagi tahu, disk ni menjalani kedua-duanya. Ada rotation kat sini dan juga ada translation. So translation ni dah ada VG. Omega ni tak tahu. Okey. Tapi dia ada bagi clue dekat kita. Dalam soalan dia tulis dekat sini, the disk rolls without slipping. Okey, bila roll without slipping, ingat lagi tak pasal IC? Kita ada sebut pasal IC sebelum ni. Bila dia kata roll without slipping, saya zoom in sikit, titik contact ni, titik contact point ini ialah IC. Ialah titik IC. Kenapa kita nak perlu tahu titik IC ni? Dia penting sebab bila kita tahu titik IC, kita boleh saya gunakan warna merah untuk ni. So ini ialah VG. Dia punya velocity VG. Okey, bila kita tahu titik IC ni, kita boleh tahu dia punya R dekat sini. So VG ni sama dengan omega darab R. VG sama dengan omega darab R. Tapi dengan syarat kita kena tahu titik IC lah. Tapi untuk objek yang rolling, lepas tu dia bagi tahu pula roll without slipping. Kalau dia tak kata roll without slipping, tak boleh guna macam ni. Tapi ni special untuk bila dia kata roll without slipping, so kita tahu titik yang dia titik contact ni di antara objek dan juga ground ialah titik IC. So tengah ni titik IC. Okey, so bila kita tahu titik IC, kita tahu VG sama dengan omega R. VG kita ada, R kita ada tak? Apa value R? Apa value R? 0.3. 0.3. Good. So bila kita ada value R, kita bolehlah cari omega. So omega sama dengan VG divided by R. Okay, VG kita 4, R kita 0.3. So kita dapat value omega. Omega sama dengan berapa? 4 bahagi 0.3 ialah 13.33. 13.33 rad per second. Okey, ini ialah value omega. Jadi bila dah ada value omega ni, kita boleh ganti dalam ni lah. Kita boleh ganti dalam T1. So kita boleh sambung calculation T1 kita. So T1, saya nak tulis kat mana ni? Nak penuh dah. Kita tulis sini lah. T1 sama dengan 1/2 kali M ialah 40 kali VG ialah 4 square. Okay. Tambah 1/2. Oh, saya lupa calculate IG. Kita masih lagi perlu calculate IG. Alright. Okay, apa IG ni? Untuk ni, tadi yang contoh pertama kita dah calculate dah IG. Contoh pertama tadi kita dah calculate IG. Saya bawa ni ke bawah lah. Saya bawa ni ke sini, okay? Alright. So IG, IG untuk disk, IG untuk thin disk sama dengan 1/2 mr square. Tadi kita dah calculate dalam contoh yang pertama. Okay, 1/2 mr square sama dengan 1/2 kali 40 kali 0.3 square. Okay, sama dengan, okay, what do we have? 1/2 kali
40 kali 0.3 square is 1.8. Okay, Ig is 1.8 kilogram meter square unit dia. Okay, so kita boleh sambung dalam ni. Okay, sambung dalam T1 ni 1/2 times 1.8 times omega lah. Omega tadi kita dah cari yang kat atas ni 13.33. Okay, so kita calculate semua. T1 sama dengan 1/2 times 40 times 4 square plus 1/2 times 1.8 times 13.33 square. 13.33 square. Saya tertinggal square lagi. Ini pun ada square. Square. Okay. Square. So kita dapat 479.9. Semua dapat sama macam saya tak? 0.9 joule. Okay. Kalau saya salah kira, you bagi tahu Sebab saya pun tak ada jawapan ni. Saya baru calculate sekarang. Okay. So kita dah ada T2, T1 pun dah ada. And then so sekarang kita tinggal gabungkan semuanya lah. Okay, kita gabungkan ke semuanya. Principle of work and energy. So kita ada T1 plus total work done sama dengan T2. Okay. So mari kita tengok apa jadi. T1 kita ialah 479.9. T1 kita bukan kosong tambah dengan 196.2 D. Lepas tu ada US pula. Tolak dengan 100 D square. Sama dengan T2. T2 kita kosong. Okey. Sekarang ni saya zoom in sikit dekat sini. Sekejap saya nak susun balik supaya saya ada ruang sikit. Yang ni saya naik. Oh, sorry. Atas sikit ni. Okey. Okey. Mana lagi? Ni naik sikit. Okey. Okey. So sekarang kita dah ada ini. Kita fokus kepada ni. Okey, macam mana kita nak solve ni? Macam mana kita nak solve ni? Kita susun dia balik. Okey, dia sekarang ni ialah satu persamaan matematik yang ada unknown. Ada unknown yang ada kuasa 2, lepas tu unknown yang dia sahaja dan ada nombor. So macam yang kita belajar dulu lah, ada x square, 2x square plus 3x tambah 5 sama dengan kosong. Sama macam itulah lebih kurang masa kita belajar matematik tambahan dulu di sekolah menengah. So sekarang ni samalah, cuma dia punya variable ataupun pemboleh ubah dia bukan x tapi ialah d. So from here kita susun balik. Kita letak yang ada square tu dekat depan. So kita buat negative 100 d square plus 196.2 d plus 479.9 is equal to 0. Okay, macam mana nak solve ni? Okay, saya harap you semua ada calculator. You ada calculator macam saya ni tak? Semua ada calculator Casio macam ni, scientific calculator? Ada sir. Okay, so kalau you ada sekarang, kita buat sama-sama. You buka calculator ni. Okay, sekarang you tekan mode. Tekan mode pertama, dia keluar com dengan kompleks, tak nak. Tekan mode sekali lagi kali kedua, dia keluar SD rect dengan base, tak nak juga. Tekan mode lagi kali ketiga, you ada nampak EQN. Kita nak yang EQN tu, equation. EQN. Sekejap saya... how do I... Tak apalah, saya tunjuk ni, you nampak? Ada nampak tak nampak? Dia hilang-hilang Nampak sir. Tak apa, nanti saya akan share video. Okay, sekarang ni you dah jumpa EQN tak?
Jumpa sir. Okay, tekan mode tu sampai nampak EQN nombor 1. So you tekan nombor 1. Sekarang dia ada keluar unknowns. Unknowns 2 atau 3. Kita tak nak yang tu. You tekan hutang yang tengah ni, tekan sebelah, tekan ke kiri. Tekan ke kiri sekali. Sekarang dia keluar degree. Jumpa degree tak? Sir, kiri Jumpa ke sir, jumpa. Kanan. Sorry, kanan. Tekan kanan dia keluar degree kan. Okey, sekarang dia keluar degree 2 atau 3. Degree 2 tu bermaksud yang ada kuasa 2 lah. So kita pilih degree 2. Tekan nombor 2. Okey, tekan nombor 2. Sekarang dia tanya A. Apa A? A ialah yang ini. A negative 100. Okay, so you key in negative 100 untuk A. Minus 100. B ialah 196.2. So isikan 196.2. Dan C ialah 479.9. So bila you tekan sama dengan, dia keluar X1 ialah negatif. Okay. Negatif ni kita tak nak pakai because kita sekarang tengah kira jarak. Mana ada jarak yang negatif, jarak mesti positif. So negatif ni kita abaikan, you tekan bawah, you akan dapat value X2 sama dengan 3.38. So inilah value D yang kita cari. So now we have D is equal to 3.38 meter. Okay. So selesailah kita punya jawapan ini. Okay, ada apa-apa soalan? So dalam soalan ni saya cuba tunjukkan contoh yang cara soalan tu tanya sedikit berbeza daripada yang biasa kita tengok. Tadi dia suruh kita cari omega, iaitu angular velocity. Tapi dalam contoh ini dia bagi speed. So kita kena cari omega dan dia tanya berapa jarak dia bergerak. So it's a bit tricky question tapi sebenarnya jalan penyelesaian dia sama sahaja. So do you have any question? Ada apa-apa soalan? Tak ada kot. Ada? Okay. Alright, so very good. Tak ada sir. Okay, so kalau tak ada, that will be the end of our class today. So saya akan sharekan recorded video untuk tutorial ini, so you boleh tengok balik. And please go back and study lah, tengok semua balik tutorial yang saya dah yang kelas kita sebelum ni dan juga tutorial video yang saya sharekan. Rujuk balik slide, buat sedikit latihan waktu weekend ni. So that next week, hari Selasa, kalau you ada apa-apa soalan, you boleh tanya saya. Kita akan sambung a few example lagi, kita calculate sikit lagi. And then pada hari Khamis, kita akan buat quiz 3 dan juga test 3. So habis sahaja quiz 3, test 3 bermaksud selesailah kita modul yang ketiga. Kemudian minggu seterusnya kita akan mula dengan modul yang keempat, iaitu modul terakhir lah untuk subject dynamics. Okay, so if there is no more question, thank you for coming to the class today. I will see you again next week, Tuesday at the same time. Okay, Assalamualaikum and have a good day. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir.